So hari ini kita akan belajar mengenai sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkang oleh satu lengkuk. Jadi ciri-ciri yang untuk kita tengok hari ini tak susah. Kalau kita tengok ya, saya ada 3 contoh gambar. Sebenarnya gambar-gambar ni semua hampir sama. Tapi kita tengok satu-satu dulu. Okey, yang pertama ni Okey. Yang pertama Yang pertama kata ya, bulatan ni. Ini kamu kena silent kan kamu bunyi betul. Nanti nak cakap dia on balik. Okey ya. Kalau kita ada satu bulatan macam ni. Lepas tu kan saya pernah bagi tahu yang kamu kalau kita ada gambar kita selanjutnya kita akan tanda kita punya titik yang bersentuhan dengan lilitan. Kita ada 3. So katalah ni A, ini B, ini C. So kita dapati daripada lengkuk AB ni kita ada 2 sudut yang boleh kita bina. Satu menyentuh pusat bulatan, satu lagi menyentuh lilitan. Okey. Jadi didapati ini formula terus didapati bahawa sudut yang berada pada lilitan ni yang menyentuh pada lilitan bulatan ialah kalau saiz dia kecil, sudut yang berada pada pusat bulatan pula saiznya akan jadi 2 kali ganda. Konsep dia macam tu. Jadi kalau kamu ada satu bulatan, kalau saya ada gambar yang hampir sama katalah kita ada pusat bulatan macam ni lah contoh. Gambar macam roket. Kalau dekat sini saiznya contohnya 40 darjah, yang menyentuh pusat daripada lengkuk yang sama, ni kan lengkuk yang sama, dia akan jadi saiznya 2 kali ganda. Dia lebih besar. Sebab nampak, kalau tengok kat atas ni pun boleh nampak dia punya kangkang dia besar sikit. Yang ini akan jadi nampak tirus sikit. Jadi yang ini akan jadi 80 darjah. Sekejap. Kalau gambar yang pertama ni tadi, dia dilukis, muncung dia sebaris, nampak ni. Dia jadi gambar roket. Tapi kalau katalah titik C ni kita pindahkan dia ke tepi, maksudnya kita gerakkan dia ke tepi, ke sini. Dia akan jadi gambar yang kedua. Okay, maksudnya sekarang sini masih lagi A, dia masih lagi B, sini akan jadi C. C yang asal tadi duduk tegak straight dengan titik yang tengah-tengah ni, tapi bila kita gerakkan dia akan jadi macam ni gambar dia. Jadi kalau dalam jawab soalan nampak gambar yang pelik macam ni, jangan terkejut. Sebenarnya gambar yang kedua ni sama je dengan gambar yang pertama. Cuma muncung dia ni, sini kita dah pindahkan tempat ke tepi. Jadi kes dia masih sama. Sudut pada pusat bulatan saiz dia 2 kali ganda sudut pada lilitan. So tak kisahlah kalau kita bulat, kita ada satu titik, katalah saya lukis lain sikit macam ni. Ni A saya kat sini kat atas, ni B saya kat bawah. Katalah saya punya hujung ni, dia pergi sengit ke sini. Dia tak pergi straight ke atas, dia pergi sengit. Jadi pada B pun, dia pergi sengit. Jadi bahagian ini dan bahagian ini ada kaitan. Kalau sini ialah 43 darjah, jadi sudut yang dekat sini akan jadi lebih besar. Iaitu dia akan jadi 86 darjah. Iaitu 2 kali ganda. Okey. So sudut kat sini akan jadi 43 darab 2. Sama kes dengan ni tadi. Dan tadi kita dapat ni 80, ini sebenarnya ialah 40
darab 2. Okay. Masih lagi bulatan yang sama. Tadi daripada bentuk ni kita pindahkan bucu C ni ke sini. Tapi kita juga boleh pindahkan bucu C ni. Maksudnya yang C ni boleh bergerak. Kita gerakkan lagi ke bawah. Jadi kita akan dapat gambar macam ni. Maksudnya A masih di sini, B masih di bucu sini. Yang ada sudut ni akan jadi bucu C. Ini bermaksud yang C ni tadi dah pusing habis, dia duduk antara A dan B. So dia akan dapat gambar macam ni. Jadi gambar ini masih lagi sama dengan gambar yang mula-mula. Ya? Jadi bila berlaku macam ni, sudut yang ada pada lilitan dan sudut yang ada pada pusat berkait. Okay, kalau kamu tengok kedudukan dia, tengok gambar yang mula-mula kita pakai color lain. Kalau tengok gambar yang mula-mula ni, dia macam bentuk roket macam ni Dia roket. So sudut dia kat sini, pasangan dia kat luar, kat bawah roket macam tu. Satu dekat dalam bucu roket, satu lagi kat bawah kaki roket. Yang ini pun sama. Satu dekat bucu kepala roket tu, satu lagi dekat bawah roket. Tapi bila bentuk dia terbalik macam ni, dia jadi sudutnya di luar sana. Satu sudut di luar, satu lagi sudut di dalam. Ini sudut ni kedudukan dia sama. Dia mesti berlawanan. Satu dalam, satu luar. Satu macam ni kan. Satu kat dalam, satu kat luar bentuk tu. Satu kat dalam, satu kat luar bentuk tu. Jadi ni pun sama juga. Kalau ada bulatan, katalah saya lukis bentuk tu macam ni. Buruk. Kejap. Saya padam balik. Okay. Katalah. Okay, katalah bulatan ni. Okay, so saya buat. Ni pusat dia. Okay, katalah dia bagi kat sini 230 darjah. Besar kan 230. Jadi macam mana nak cari bucu dalam ini? Jadi bucu yang kat dalam ni kita boleh cari dengan menggunakan hubungan inilah. Iaitu dia ialah lebih besar ke lebih kecil? Mestilah lebih kecil. Dekat hujung ni, dekat C ni, dia mesti lebih kecil. Jadi ini akan jadi 230 bahagi 2. Kamu akan dapat 115 darjah. Macam tu. Okey ke tak? Faham tak? Nak tanya apa tak? Tak. Okey. Kalau tiba-tiba kan, bila buat soalan, ini dua sudut ni tengok satu kat dalam bentuk segi empat, satu kat luar. Jadi itu kaitan dia. Satu yang ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Kalau rasa nak cari sudut sebelah dalam ni, kita guna konsep apa? Bulatan lengkap. Kata tiba-tiba perlu nak cari maklumat ni kan, soalan tanya bahagian sini, apa yang kita nak buat untuk cari yang biru ni, kita guna bulatan lengkap. Bulatan lengkap ialah 360 darjah. Tolak je lah dengan sudut 230. Jadi kita dapat yang sebelah yang berlawanan dengan dia ni ialah 130 darjah. Sebab soalan untuk sudut ni, kadang-kadang dia boleh tanya yang ada kaitan macam ni. Kadang-kadang dia akan kaitkan dengan topik yang sebelum ni, yang kita guna lengkuk yang sama. Kadang-kadang dia tanya sudut yang sebelah ni. Tengok soalan lah, mana satu yang dia akan tanya. Tapi ingatlah, hal tu saya pernah bagi tahu. Saya pernah bagi tahu kan, kalau garis lurus, sudut dia mestilah 180 darjah. Tapi kalau bulatan lengkap, dia mestilah 360 darjah. Jadi maklumat-maklumat ni maklumat asas. Jadi kita akan gunakan kalau kita nak cuba jawab soalan. Okay, saya pergi yang seterusnya Boleh Boleh. Okay, yang seterusnya. Okay, kita tengok contoh ni Saya ada dua contoh. Okay, contoh yang pertama.
Okay, contoh yang pertama, ni contoh basic ya. Okay, kita ada bulatan dan kita tengok lah, kita ada gambar roket. Selalu saya ajar student, saya kata tengok gambar roket. Sudut yang ada kaitan, kalau bentuk gambar roket, dia mestilah satu di dalam, di bahagian kepala roket yang menyentuh bulatan. Satu lagi mestilah di bahagian pusat yang berada di luar bentuk roket tadi. Jadi, hubungan dia kena ingat balik yang mana besar, yang mana kecil. Sebab dia mesti satu tu ialah 2 kali ganda. Jadi kamu pun boleh nampak kat sini yang mana bukaan dia lebih besar. Senang cakap dia punya kangkang sudut tu besar. Jadi kita akan nampak dalam gambar ni boleh nampak dua gambar ni. Bahagian dekat pusat ni mesti lebih besar. Jadi kita akan kata X ni, untuk soalan nombor 1 ni, X ni akan jadi 2 kali ganda sudut yang ada di pucuk, iaitu 2 kali 34 darjah. Apa saya buat ni kejap. Buruk sangat. Okey, nombor 1, X sama dengan 2 kali sudut 34 darjah. So kita akan ada sudut berjumlah 68 darjah. Jadi dekat sini 68 darjah. Lebih besar daripada yang menyentuh lilitan bulatan. Sama juga dengan nombor 2 Nombor 2, tengok ya, bentuk roket dah ada. Kita ada satu sudut pada bucu. Kita ada satu lagi sudut pada bahagian luar bentuk roket kita. Jadi kita kena ingat balik hubungan dia. Adakah dia 2 kali ganda atau kita nak jadikan dia separuh. Jadi sekarang ni kita tengok sudut yang kat luar ni dah besar. Jadi yang ini adalah sudut yang kecil. Jadi X itu ialah 168 darjah bahagi 2. So dia akan jadi 84 darjah. Rasanya okey? Darab okey Kalau nak tanya je. Tak payah tunggu saya berhenti ke apa, boleh tanya terus. Okey ya. Ini contoh yang seterusnya. Nampak gambar dia. Walaupun nampak berbeza macam ni, tapi sebenarnya dia sama. So kalau tak ingat kita tengok balik yang ini tadi. Okey. Jadi sudut yang sentuh pada lilitan mesti lebih kecil, sudut yang pada pusat mesti 2 kali ganda. Jadi kita tengok balik yang ini. Okey. Sudut kita ada 2, satu di sini pada pusat, satu pada lilitan. Jadi kita kena sentiasa check. Satu dekat dalam bentuk, satu dekat luar, satu dalam bentuk segi 4, satu lagi dekat luar bentuk. Jadi yang mana besar, yang mana kecil. So okey, jadi yang ini akan jadi lebih besar. Okey, sekejap sekejap. Okey ya. Jadi sudut yang kat sini lagi besar, yang ni akan jadi lebih kecil. Jadi kalau saya nak cari X, nombor 3 ni, X akan sama dengan 115 darab 2. So dia akan jadi 230 darjah. Anissa, angkat. Sekejap ada call masuk. Hello. Sekejap
Okey, kita sambung lagi ya. Sorry ya, ada call masuk tadi. Okey, kita sambung lagi. Tengok contoh ini. Okey, contoh kita tadi yang keempat. Yang keempat ialah kalau kita dapat gambar kita sekarang bentuk tu terbalik, terpusing ke atas. Jadi janganlah takut. Sebenarnya gambar ni dia masih lagi sama dengan bentuk yang ini. Bentuk yang ketiga. Okey. Jadi kita akan kira guna konsep yang sama. Satu sudut duduk dalam bulatan, bahagian ni, dia menyentuh lilitan bulatan. Satu lagi sudut berada di pusat. Jadi dalam kes ni, sudut pusat mestilah lebih besar daripada sudut pada bulatan. Jadi nak dapatkan nilai sudut pada lilitan bulatan, kita ambil sudut dekat pusat, kita bahagi sahaja dengan 2. Iaitu 142 darjah. Faham tak? Okay. Faham tak? Aimi dengan Afiq. Afiq baru bangun tidur kot. Afiq. Nak tanya boleh tanya . Okey, saya pergi ke contoh seterusnya. Sebab tak tanya saya anggap faham lah. Okey, contoh yang seterusnya ini sama dengan yang saya dah tunjuk tadi, yang bulatan mula-mula tadi. Kita tanya bulatan yang ni. Mana tadi? Yang ni. Ni. Dia sama dengan ni. Iaitu dia sebenarnya gambar roket ni juga, tapi yang muncung dia sudah kita pindahkan ke tepi. Jadi apa yang berlaku sekarang? Okey, untuk contoh yang ini, kita tengok dulu, kita kenal pasti yang mana sentuh pusat, yang mana sentuh bulatan. Jadi yang ini ya, bucu yang ini sentuh bulatan. Yang ini sentuh pusat. Yang ini sentuh pusat. Ingat ya, dekat pusat mesti saiznya 2 kali ganda. Itu formula dia. Jadi kalau saya nak cari X. Okay, sekejap. Saya nak besarkan sikit. Okay. Bila saya nak cari X. Okay, soalan nombor 5 ni . Jadi X ni akan sama dengan 2 kali saiz sudut yang ada di lilitan, iaitu 2 darab 29. Iaitu, kurungan ni maksudnya darab . Jadi 2 darab dengan 29 dapat apa? 58 darjah. Sudut dekat bulatan 29, sudut dekat pusat 58. Jadi kalau gambar ini kan, gambar ni dia pusingkan, dia terbalikkan macam ni. Macam kamu pusingkan buku lah. Dia pusing macam ni, kamu jangan gelabah. Kamu tengok betul-betul juga, satu sudut akan ada pada lilitan. Okey, satu sudut lagi akan ada pada pusat. Jadi apa kaitan dia? Siapa besar, siapa kecil? Jadi kita tahu sudut dekat pusat mesti lebih besar. Jadi dalam kes ni kalau nombor 6 ni, soalan nombor 6, kalau kita nak cari nilai X, sebab dekat sini lagi besar, automatik X ni lebih kecil. Lebih kecil maksudnya kena bahagi. Bahagi 2 sebab ini memang formula dia. So dapat 31 darjah. Jadi dalam soalan, bila menjawab soalan, nanti kamu akan nampak gambar-gambar ni dia boleh tindih-tindihkan, dia akan pusingkan ke arah-arah pelik-pelik. Tapi sentiasa ingat kamu kena kembali ke asal ni, bentuk yang asal. 3 bentuk asal dia. Okey, bentuk asal ni. Jadi bentuk boleh jadi roket tegak macam ni, boleh jadi roket kepala sengit, boleh jadi yang terbalik terus macam ni. Walaupun bentuknya berbeza bagi 3 bulatan ni, dia punya hubung kait dia masih sama.
sudut dekat pusat mestilah 2 kali ganda lebih besar daripada sudut pada bulatan. Nampak? Pada pusat besar, pada bulatan kecil. Pada pusat besar, pada bulatan kecil. So benda ni dia ulang-ulang macam tu sahaja.